Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam penuh kasih sayang, penuh ukhuwah. Kita bertemu lagi dalam audio siar Keramat Hamka yang Dr. Har sama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation, yang setia bersama mengupas buku-buku, dan kali ini buku Profesor Buya Hamka yang kita kupas adalah Falsafah Hidup. Dan dalam konteks ini ini adalah episod yang ketiga dalam segmen yang membincangkan tentang keadilan, yang di situ kita huraikan adanya kesamarataan, kemerdekaan dan juga hak asasi, dan daripada tajuk atau komponen yang tiga itu disebabkan ini bulan sempena kemerdekaan, dan juga patriotism negara kita, maka kita melihat semula dalam aspek ini tentang kemerdekaan. Dan dalam episod lepas kita nyatakan kemerdekaan dalam konteks kemerdekaan menyatakan pandangan, dan juga buah fikiran kita, yang mana di situ mesti akan berlakunya pertentangan, ada takkan semua orang setuju dengan apa yang kita fikirkan. Juga tentang kemerdekaan beragama, dan di situ juga ada kepelbagaian agama, dan yang terakhir adalah dari sudut kemerdekaan memiliki sesuatu itu, dan oleh sebab itu kita lihat bahawa sekiranya unsur kemerdekaan ini tidak ditunaikan, maka dia akan menimbulkan kekacauan, dan juga suasana tidak harmoni di dalam masyarakat, dan untuk episod kali ini, Ustaz Azlan, kita akan lihat the how, bagaimana agaknya untuk kita sentiasa terus kekal merdeka. Walaupun kita mungkin negara kita dah merdeka puluhan tahun, tapi yang kita bimbang ni adalah penjajahan dari sudut pemikiran kita itu, dan yang itu nanti akan diterjemahkan dengan tindakan-tindakan yang kita ambil, So dengan itu kita merujuk kepada buku Falsafah Hidup Profesor Buya Hamka yang tulis 1940, ketika tu beliau berusia lingkungan umur 30-an, baru lagi awal 30-an. Jadi sebagaimana penulis ni juga, dia akan kita lihat evolusi dalam penulisannya. Jadi peringkat awal bagaimana, di peringkat nanti, bila dia dah sudah mungkin di hujung daripada perjalanan hidupnya itu, dapatan yang didapati juga berbeza, dan ini mungkin juga buku yang chapter ataupun bab yang ditulis bersama ketika dia juga menulis buku-buku cintanya, buku-buku romantisnya. Jadi mungkin di situ juga ada memberikan pengaruh sedikit kepada apa yang ditulis. Silakan Ustaz Azlan. Alhamdulillah. Hari ini kita nak tengok peribadi orang yang merdeka. Apakah karakter ataupun sifat yang mereka ada. Hamka sebut ada 6. Dan menarik Dr. Har sebut tadi, buku ni ditulis pada waktu awal 30-an. Saya rasa alamak, saya awal 30-an tapi tak ada pun lagi tulis buku power macam ni. Betapa jauhnya. Dan menarik Profesor Dr. Hamka ni, dan mana-mana sarjana pemikir yang hebat ni, yang menarik di samping kita membaca tulisannya adalah kita melihat perubahan pemikirannya. Bagaimana mereka melalui perubahan-perubahan pendapat. Dan ini bukan satu perkara yang kita sebut dia tidak konsisten, tapi itulah dia konsisten dengan kebenaran, maka dia berani mengubah pendapat dia yang sebelum itu berbeza. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i ada pendapat awal, kemudian ada pendapat yang baru. Dan ramai sebenarnya kalau kita lihat misalnya contoh terkini, mungkin ramai yang tak kenal, tapi antara tokoh yang saya ikuti Dr. Yasir Qadhi di Amerika. Sekarang ini banyak dikritik oleh sekumpulan aliran ni sebab saya mendengarnya sejak 10 tahun yang lalu. Memang obviously dia berubah, dan perubahannya itu didasari dengan pendapat dan hujah-hujah yang baru dan lebih konkret. So dia menarik balik pandangan-pandangan yang sebelum ini dipegang dan diajarkan kepada anak murid dia. So Yakin Institute dia tu bukan? Dia ada dia buka institut dia baru, bukan di Yakin, tapi dia sebelum ni dia Maghrib Institute. Maghrib Institute, okey. Seorang ahli lembaga Faith Council di North America. Okey. Sangat menarik. Dan demikianlah ramai sebenarnya tokoh-tokoh dalam negara ini juga kita boleh sebut beberapa yang kita lihat bagaimana daripada awalnya, kemudian mereka berlaku perubahan method, perubahan cara fikir. Dan itu proses yang kita sebut tadi, kemerdekaan berpendirian atau berfikiran. Sebelum ini kita bincang bahawa kita bila jumpa perkara yang kita tahu kita tak betul sebelum ini,
kita merdeka, kita boleh tukar, kita tak ada kena takut dengan siapa-siapa, dan itu adalah sifat yang sangat baik lah. Dan di sini Hamka sebut ada 6 peribadi orang yang merdeka, dan barangkali kita boleh usahakan untuk ada ke 6 ciri ini, iaitu yang pertama pendidikan budi, kedua pendidikan akal, ketiga perlebarkanlah lapangan perjuangan. Ini semua kita akan ulas sikit-sikit nanti. Yang keempat, parti politik. Ini kenapa disebut parti politik? Itu ada konteks dia. Dan merdeka dari pengaruh harta dan merdeka dari pengaruh perempuan. Ini kontroversi ni, nombor 6 ni. Tapi nanti kita akan bincang dan kita akan lihat konteks dia lah. So yang pertama, kalau kita lihat, sekali-kali bukan merdeka seorang yang tidak menjaga kehormatan dan tidak tahu harga diri. Ini kalau kita lihat, dia menyentuh soal haya, iaitu menjaga budi pekerti. Dan Nabi sebut dan hadis tu menarik dalam Al-Arba'in Nawawiyah itu. Hadis tu bermula dengan sudah menjadi, bagaimana hadis tu matanya, menjadi kepercayaan atau pegangan Nabi-Nabi terdahulu, yang mana kalau kamu tak tahu malu, buatlah apa yang kamu suka. Fa illam tastahi fasna' ma syi't. Tapi maksudnya Nabi sebut tu dalam konteks ini adalah apa yang diwarisi daripada sebelum ini, haya. Semua Nabi, maksud dia semua Nabi akan cakap begitu. Yes, itu adalah asas terpenting daripada budi pekerti, adanya sifat haya. Dan haya ni sangat mendalam lah, kita boleh bincang dari sudut, bukan orang suka kata haya ni perempuan. Bukan perempuan saja, lelaki juga ada hayanya. Dan bukan haya ini soal aurat sahaja, soal berpendirian ada hayanya, soal kecenderungan condong kepada yang zalim atau menyokong yang adil, semua itu ada elemen haya di dalam perbincangan tersebut. Dan dikata yang tidak mempertahankan pendirian yang timbul dari fikiran sendiri, dari akal yang telah menimbang buruk baik, kalau bertemu suatu perkara yang berlawan dengan akalnya, tidak juga dinyatakan keyakinannya, alamat kemerdekaannya telah hilang. Maksudnya dia tahu, it makes perfect sense, benda tu betul. Tapi mungkin kalau disuarakan, dia akan hilang jawatan dia akan hilang kedudukan dia dalam masyarakat. Kalau dia tu ustaz selebriti yang popular, dia dah tersilap memetik hadis yang mungkin palsu, dia sepatutnya ada budi yang tinggi, haya dengan Nabi SAW, dan menarik balik perkataan tersebut, bukan memikirkan tentang apa orang akan cakap, apa orang ramai akan fikir aku buat silap. Dan sedangkan Imam Malik, imam yang besar kita panggil Imam Darul Madinah itu, datang orang tanya puluhan soalan, majoriti soalannya dia tidak tahu. Dan menjawab tidak tahu sebahagian daripada haya yang besar, yang budi yang tinggi. Hari ni somehow budaya social media ni seolah kita kena jawab semua benda, kita kena tahu semua benda, baru kita bagus. Tak ada ruang untuk bercakap tidak tahu. Itu kan satu kedudukan yang sangat malang lah. Teguh dirian dan berani menyatakan kepada orang ramai dan sanggup bertanggungjawab adalah perangai yang amat utama yang timbul dari teraturnya, tengok dari 3 elemen, kesihatan jiwa, dan tidak boleh subur dalam diri kalau seseorang belum sanggup menaklukkan dirinya sendiri. Ini yang awal-awal kita bincang dulu, yang mana insan ini seperti alam tu kan, dia tu kena boleh mengawal diri dia, menyusun atur diri dia, kemudian baru dia boleh melihat ke hadapan. Dan kalau kita lihat secara ringkas di sini, pendidikan budi yang dimaksudkan di sini ialah membiasakan berkata terus terang. Ini mungkin kita kena tahu, ni kita ada budaya tak boleh nak berterus terang ni. Berani kerana benar, sabar atas rintangan dan bantahan, tahan kena kritik dan kuat serta teguh. Itulah pokok yang utama bagi seorang yang merdeka. Wow. Dia macam satu dos pil yang semua ada dalam tu, fortified. Dan sebenarnya saya nak kaitkan sikit je. Ini sebenarnya kalau kita lihat, seolah-olah apa yang disebutkan tu adalah surah Al-Asr. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu, dipegang pendirian dia kuat. Wa tawasaw bil haqq wa amilus salihat, melakukan amal soleh. Wa tawasaw bil haqq, bercakap yang benar, mengingatkan tentang kebenaran, dan kesannya kena sabar. Wa tawasaw bis sabr. Ya, Imam Syafi'i kata kalau Quran ni turun surah Al-Asr ni sahaja, lakafat, tentu dia sudah cukup. Dan itulah tadi yang Dr. Han sebut, dia melengkapi ungkapan yang mengandungi semua makna yang kita nak sampaikan. Itu kalau mungkin Dr. Han nak tambah sikit je di sini, maksud dia tadi tu kan, kalau kita tak malu, buat je lah apa saja,
Dan haya kita tu sebenarnya malu kita hanya sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malu yang pertama sekali dan yang paling utama sekali. Apabila kita tidak malu dengan Allah, itulah yang kita akan buat apa saja tu. Kadang kita malu dengan manusia ya, tapi kalau tak malu dengan Allah, masih lagi banyak pelanggaran yang kita lakukan. Kita harus selalu ingat bila katalah ya ada anak-anak yang hamil luar nikah ni ya, dibawa ke rumah perlindungan. Kita tanyakan rupanya anak ni memang kelakuannya sudah lama ya, mungkin dengan perbuatan zina itu. Dan kita tanya ibu bapa dia, Puan tak tahu ke mak dengan ayah ni? Oh, kita tahu. Tapi kalau tak mengandung tu tak apalah, doktor ni bila mengandung ni tak tahu nak malu mana saya nak letak muka. So yang tu, itulah dia akibat apabila kita malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sangat penting itu untuk malu itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kerana kita rasa Allah itu terlalu baik dengan kita, sedangkan apa yang kita buat ni macam non-deserving kan. Kita tak deserve kebaikan Allah itu. Dan kita rasa banyaknya lah yang Allah berikan tapi tak cukup-cukup lagi. Sikit sangat syukur kita ni. Di mana kita nak letak muka ni kan? Jadi perasaan malu itu sangat-sangat penting kepada Allah dulu. Itu adalah asas kepada akhlak yang paling baik lah mudah-mudahan. Ya, dan itu tadi bila kita berani kerana benar, nak kena bercakap berterus terang, maka kita tidak lagi, itulah kemerdekaannya. Kita dan Dr. Hari ingatkan balik, orang yang belum merdeka rasa sangat terancam dengan orang yang merdeka sebegini. Ya, tu nak kena ingatkan balik itu yang tadi tu, kena sabar, tahan kritik ya, hilang jawatan, dipenjarakan, wallahu a'lam, tu semualah antaranya ya harga yang terpaksa dibayar oleh mereka yang merdeka dari sudut ini. Tapi bermula dengan tu tadilah merdeka budinya dulu kan. Silakan. Apa yang lagi merasai Allah, sentiasa melihat dan malu kepada Allah tu sebenarnya tingkat tertinggi kan, ihsan. Islam, iman, kemudian berlaku ihsan. Itu satu peringkat yang susah. Itu terperlukan latihan spiritual. Dan saya rasa kadang-kadang bila kita tengok kan, minta maaf lah kita balik kepada suasana semasa kan, pelakon-pelakon yang dilakukan ini kerana terdetik dalam hati, tak malu ke Allah sedang melihat kita kan ya. Mungkin kita tak tahu apa yang diperbincangkan ya, the horse trading that happened tu kita tak tahu, tapi tak malu ke kat situ malaikat sedang mencatat dan Allah sedang melihat kan. Rasa macam tegak bulu roma kita tu ya, merinding kulit kan kata orang Jawa ni. Tapi sekarang lebih malam dia bukan tak malu dengan Tuhan, dengan malaikat semua tu, dia tak malu dengan siapa pun. Di depan TV pun ditawarkan segala bentuk sogokan secara terbuka, dan ini seolah-olah memberikan isyarat masyarakat kita boleh terima, boleh betul-betul ansur dengan rasuah yang dilakukan secara terbuka dah sekarang ni, yang berlaku secara open, tidak lagi bawah table, atas table, in front of the nation. So it's very worrying lah budaya yang sudah Doktor kena cakap juga ni Lan, agaknya dari dulu lagi bila kan adanya hadiah-hadiah macam tu lah, kalau pilihan raya nak kita berkempen, bawa lah sedikit kan, takkan kosong je tangan kita kan, sebab pasukan tim yang satu lagi tu bawa macam-macam ya, itu ini kita pun ni, sebab bila masyarakat dia sudah biasa disogokkan begitu, dia nak yang tu juga. Dan ditanyakan kepada para cendekiawan ya, pada pandangan Dr. Har yang memang pandangan itu sangat menakutkan Dr. Har, sebab dia kata kalau diberi katalah kain batik, kain pelikat, ambil dia kata, kalau 10-50 ringgit ambil dia kata, tapi nanti pangkah-pangkahlah kat kita, janganlah pangkah kat orang ni kan. Masa tu Dr. Har rasa macam kejap boleh kan ni? Patutnya tak boleh kan? Kena tegas mengatakan tak boleh ambil yang tu. Bukannya ambil semua tu, tapi nanti pangkah-pangkah kat kita. Oh, yang itu lagi lah rasanya. Oh, itu lagi macam satu ajaran yang sangat tak betul kan dalam mengambil rasuah tu. Kemudian menipu pula orang tadi, mengharapkan bagi kat dia, tengok kita ambil tapi kita dia ajar untuk buat yang berlainan pula. So rasa macam ada double dose di situ yang tak kena. Dan pada Lan tadi Dr. Har kata tak terkejut Dr. Har kalau dalam masa sekarang ini ya, kita sudah merasa ini satu yang biasa ya, dan satu yang sebab ini sudah mendarah daging dah.
Kan? Dan pada pandangan Dr. Har, bagaimana kita nak mendapatkan bilangan yang cukup contohnya untuk menyokong kita kalau kita melihat kepada bilangan saja apabila kita sebenarnya tidak ada apa nak offer kan. Ya, jadi tentu sekali pihak yang boleh memberi lebih banyak itu akan dapat nombor. Jadi kalau misalnya sepatutnya kebijaksanaan yang kena di luar itu ya kita lihat daripada sudut perlembagaan ke macam tu, dia melihat pada nombor saja. Tapi kebijaksanaan kita mungkinlah yang paling sikit dapat nombor itulah agaknya yang kita kena angkat, sebab orang itu memang tidak akan dapatnya ya bilangan kerana dia tidak nak ikut the rule of the game then. Maknanya bagi banyak mana duit kan. Jadi wallahu alam. So kita harap sangatlah ya pendidikan budi ini menjadi asas kepada kemerdekaan yang lain tu. Silakan. Saya rasa betul Dr. sebut tu, kita sebenarnya sedang mengalami kemiskinan budi. Orang yang tidak ada budi, dia tidak akan ada agenda, tidak ada pemikiran, tidak ada, kalau Hamka sebut dalam buku ni, dia kata tidak ada tujuan akhir yang dia kejar, dia perjuangkan. Dia hanyalah kesenangan-kesenangan yang dikejar, dia rebut untuk keselesaan diri dia, tidak bukan untuk negara atau orang ramai. Sedihlah dengar apa yang kita bincangkan tadi, itu rasa sedih. Dan kedua, kita lihat Profesor Hamka sebut pendidikan akal. Bila sebut tentang budi yang paling asas ni, sebab orang tak semestinya pandai pun untuk berbudi ni. Dia tak perlu ilmu tinggi pun untuk berbudi. Kan? Untuk ada harga diri. Bayangkan zaman Nabi SAW, Nabi sedang dalam perjalanan sewaktu hijrah, Nabi jumpa budak muda yang sedang mengembala kambing. Kan? Dan bila ditanya tentang nak dapatkan susu, saya tak ingat secara pasti, itu kisah dengan ada satu kisah saya tak ingat dengan tepat, tapi budak tu bagi tahu walaupun tuan aku tak nampak, tapi ini kisah yang Umar Khattab dengan calon menantunya kan, yang ibunya suggest untuk tambahkan air dalam susu tu. Dan itu adalah ibu kepada Umar Abdul Aziz ya. Ibu dia dan nenek dia. Umar Abdul Aziz. Dan itu integriti di sebalik pintu tertutup. Walaupun tak ada, Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Dan bayangkan, walaupun disebut tu, dia tidak mengetahui Umar nampak atau dengar, tapi Umar mendengar sebenarnya duduk di situ. Dan itulah bila baca buku-buku tentang integriti. Integriti ni adalah apa yang kita buat di sebalik apa yang orang nampak lah. Sewaktu kita ada peluang untuk writing when nobody is watching. Yes. Ketinggian budi yang kadang-kadang tak perlu orang tu intellectual pun. Seorang penggembala kambing, seorang peniaga kecil pun ada integriti itu. Dan itu tidak ada pada orang ramai yang hari ini belajar tinggi. Pendidikan akal ni, iaitu menambah ilmu pengetahuan dan membanyakkan penyelidikan, itulah pintu untuk merdeka. Maksudnya liberating ourselves with knowledge. Sebab tu verse yang pertama turun pun Iqra. Dan ayat terawal pun Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, bahawa agama ini adalah tradisinya ilmu. Dan kemerdekaan itu datang dengan ilmu, walaupun sedikit. Kita lihat tadi kisah Bilal, dia punya ilmu pada ketika Tuhan itu satu, Ahad. Itu sudah liberate dia. Ramai orang hari ini ilmunya banyak tapi tidak merdeka-merdeka juga. Itu yang kita pun bimbang. Kadang baca banyak buku tapi hatinya penuh dengan hasadnya, dengan ketamakannya, dengan kerendahan budi. Sebab dia melepaskan kita daripada syak dan ragu dalam satu keyakinan, menyebabkan kita tidak segera menerima yang baru datang dan tidak tetap atas yang lama sebelum ditetapkan oleh akal sendiri. Menarik Hamka sebut. Soalnya bukan semestinya terima benda baru, mesti ditimbang dulu, dan tidak juga terus bertetap dengan apa yang sudah lama dipercayai, tapi kita mesti semak semula. Itu yang disebut pun hari ini, politik yang baru, cara bernegara yang baru, itu kan perlu dipertimbangkan oleh akal, dan kita mengambil pendirian itu. Kita sekali-kali tidak merdeka kalau kita masih terikat oleh kebiasaan, oleh adat resam, apalagi oleh khurafat yang turun-temurun atau pendapat yang telah terbiasa, atau oleh sentimen orang banyak yang tidak berhujung pangkal. Macam mana dia tahu ni 1940 dia tulis ni? Sebab inilah sejarah yang berulang-ulang. Betul. Semuanya itu tidak boleh mempengaruhi kita. Semuanya harus ditimbang dengan akal, dibanding, dan kalau perlu dibantah. Yep. Itu kemerdekaan intelektual ni. Di sini apa yang Hamka sebut ni kemerdekaan intelektual.
Kita ada freedom untuk kita menilai dan kita mengambil pendirian, tidak ikut majoriti, tidak ikut sentimen, tidak mudah dipengaruhi. Itu yang kedua. Mungkin Dr. Han ada apa-apa nak sebut dari aspek intellectual? Dr. Han mungkin sebagai salah satu tradisi intellectual itu, dia memang kena menyelidik, search and research. Tu yang nama datang perkataan research tu. Dan dalam paragraf ni ada kekuatan membanding, menimbang, memikir, menyelidik, sehingga dari ragu menjadi yakin, tidak dihambat oleh keadaan yang ada di sekeliling. Itulah alat yang tidak boleh tidak dalam mendidik akal dan membuat satu diri itu merdeka. So, macam contohnya kan, kita ada dalam COVID ini, maklumat banyak, dan kita juga kena pertama sekali tengok apakah sumber maklumat tersebut. Dan dalam perubatan pula, bila kita nak membaca sesuatu jurnal perubatan tu, kita kena tahu daripada tahap mana tu kan, adakah dia testimonial saja ataupun adakah dia merupakan satu clinical trial yang melibatkan banyak center atau hanya satu center saja, is it multi center. Yang ini ni yang memerlukan sedikit latar belakang ilmu untuk memahaminya. Dan kalau kita telah ditakdirkan itu bukan ilmu kita boleh membacanya, tapi kita kena akur mungkin cara kita membuat rumusan itu tidak tepat. Dan ini jadi anti-vaxxers lah, walaupun di kalangan doktor sendiri pun, maknanya bukanlah semua, masing-masing dengan keupayaan untuk melihat kepada aspek ini. Jadi kalau katalah kajian juga, bukannya semua kajian kena diterima bulat-bulat, dia tengok juga bagaimana desainnya, reka bentuknya, adakah sampelnya cukup, kajian pula ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu semua memerlukan pada tahap pendidikan akal ini, lagi banyak kita menguasai alat-alat tadi tersebut, maka insya-Allah lebih mudah kita memerdekakan diri kita daripada pandangan yang ekstrim itu. Saya selalu katakan, kalau nak jadi orang ekstrim ni tak perlu banyak fikir. Senang je. A very simplistic way akan menjadikan kita sama ada terlalu restriktif atau terlalu liberal. Mana respon kepada salah satunya, bila kita liberal sangat pun kita jadi restriktif balik. Itu yang berlaku bila tiba-tiba Trump naik balik. Selepas Obama itu tiba-tiba ada satu kelompok yang kata, oh ini dah macam mana apa jadi dengan saya nanti, let's make us great again. Itu satu cara berfikir secara faksis. Faksism tu adalah begitulah, dan mereka penuh dengan retorik saja. Maka ini semua orang yang very simple minded sebenarnya. Minta maaf nak kata, yang orang yang mungkin rasa dia sangat liberal dan dia sangat modern, maju tu sebenarnya sangat simplistik juga. Dia banyak isu yang mereka ulas tu kita tengok tak ada substance. Betul. Jadi untuk pendidikan akal ini menjadikan kita berada di titik seimbang itu sangat susah sebenarnya. Dia guna banyak ATP. Selalu Asyik cakap student Dr. ATP itu adalah unit tenaga yang paling kecil untuk otak kita. Itu yang kalau lepas ni nanti Dr. kena tidur lah sebab letih kan, sebab kita banyak gunakan ATP tu. Jadi Dr. kata, if you do not want to use your ATPs, just be the extreme. Adeno something lah, triphosphat kan macam tu tak ingat Dr. Tapi that is actually the capsule energy yang digunakan oleh otak kita. Untuk kemerdekaan akal ni memerlukan kita banyak menggunakan tenaga akal kita lah untuk sentiasa memberikan pandangan yang lebih sejahtera. Okey, apa peribadi yang lain tu, Lan? Perlebarkanlah lapangan perjuangan. Belum dapat diterima, kemerdekaan lantaran kita telah pandai menyatakan pendirian dan sanggup pula menanggungjawab sehingga berani berkorban. Maksudnya kena turun ke ground, maksudnya berada di lapangan, yang mana ia akan menuntut pengorbanan. Itu belum sempurna kalau kita belum pula mengakui orang lain merdeka pula menyatakan pendiriannya. Jangan kita je boleh menyatakan pendirian. Kita juga mesti beri ruang kepada orang lain pun memberikan pendirian, walaupun berlawanan dengan perasaan kita dan tidak benar menurut keyakinan dan pertimbangan kita. Menarik tu. Kita kena raikan kemerdekaan untuk orang ada expression, freedom of expression, walaupun kita yakin sepenuh hati kita tak percaya dan tidak sama dari sudut hujahan dan pemikiran. Dan dia ada satu quote, orang yang merdeka tidak gentar menghadapi kemerdekaan orang lain. Oh, betul. Kalau dipikir pun itu sangat logik, sebabnya takkan kita saja yang nak merdeka, orang lain pula tak merdeka kan. Jadi mungkin sesuatu lah yang kita kena fikirkan. Terusnya adalah
Di sini Hamka letakkan yang keempat, orang yang kita sebut peribadi orang yang merdeka ni, dia letak kat sini parti politik. Tapi kalau kita lihat ulasan dia, bukanlah maksudnya dia suruh kita pasti ataupun mesti join parti politik. Tapi bila kita join parti politik, dia sebut di sini demikianlah tanda negara demokrasi. Dalam konteks tersebut, ini platform yang paling dominan pada ketika itu. Tetapi orang yang masuk ke dalam politik itu, tiap-tiap orang bercita-cita merasa patut memasuki salah satu parti politik atau mendirikannya. Setelah ditimbangnya, lain dipertahankannya asas parti itu. Maksudnya parti itu bukan untuk sekadar berkelompok tapi berprinsip. Dia dapat mendapat lapangan untuk menyatakan pendirian, dan disebut kat sini yang paling menarik. Dia kata, sedapat mungkin hendaklah jaga kemerdekaanmu di dalam parti itu. Jangan jadi budak parti. Pegang teguh keyakinanmu, pertahankan tujuanmu yang suci. Harus sentiasa bersedia keluar daripada parti itu kalau dia berlawanan dengan keyakinanmu atau akan memaksa engkau meninggalkan keyakinanmu. Atau jika parti itu melupakan pendiriannya yang adil kerana mengharapkan kekuasaan. Ini kena hantar ni ke istana ni. Kod ni. Bacakan setiap ahli parlimen yang dah masuk hari ni. So itulah pendirian. Dr. rasa nak di sini yang selalu ditekankan adalah berpegang kepada prinsip. Ya, maknanya bila kita berpaksikan prinsip, kita terpaksa memuji musuh kita kerana mereka melakukan sesuatu yang betul, ya, dan juga terpaksa menegur kita punya teman sebantal kerana perbuatan salah ataupun tingkah laku yang tak sepatutnya. Ini sangat sukar rasanya untuk dipertahankan di dalam politik kepartaian, sebab selalunya seringkali kita akan kecam yang berlainan ideologi ataupun parti yang satu lagi, dan kalau misalnya di kalangan kita ada buat kesilapan pun kita sembunyikan. Di situlah tidak merdekanya seorang itu. Dan kalau dengan pegangan prinsip itu, sebabnya kita mungkin menganggotai mana-mana parti itu kerana ideologinya. Tiba mungkin disebabkan banyak perkara, ideologi itu tidak dipegang lagi, maka sepatutnya bila seorang itu merdeka, ini adalah kepribadian seorang merdeka, dia tahu di situ tidak ada lagi tidak ada keperluan untuk dia, bagi dia berada di dalam organisasi tersebut. Tapi itu bukan satu yang mudah lah Dr. rasa untuk dilakukan, dan kalau Dr. selalu bincang tadi, selalu katakan ni terlalu ideal. Dr. Han tak boleh lagi nak masuk politik ni. Memang taklah. Sebabnya kerana kita akan memuji kita punya parti lawan kita sebab dia buat yang betul. Tapi bukanlah makna puji semua. Makna puji apa yang dia buat lah. Dan give credit when it pula yang tidak melakukan yang sepatutnya, kena ditegur. Dan itu sajalah rasa Dr. Han menunjukkan kemerdekaan seseorang itulah dalam konteks ideologi politik dia. Jadi jelaslah orang yang semalam dia kata dia takkan bersama Kleptokrat, hari ni dia bersama Kleptokrat, itu tidak ada pendirian pun karakter seorang yang merdeka. Jadi yang kelima adalah merdeka dari pengaruh harta. Hamka start dengan premis yang jelas. Orang yang diperbudak harta tidak merasai nikmat kemerdekaan. Siapa yang menjadi hamba kepada harta, dia takkan merasai nikmat kemerdekaan. Dan harta adalah kekuatan yang amat perkasa untuk menipu. Dengan harta orang membeli pendirian dan keyakinan. Dengan harta orang mengunci mulut. Bahkan dengan harta orang tumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan ini chapter yang sebenarnya panjang kalau kita lihat macam mana Hamka cerita yang tadi saya sebutkan. Orang yang pintar ni ramai. Ahli akal bukan sedikit. Tapi kalau budinya rendah dan hartanya kurang, orang ini boleh disumbat mulutnya oleh orang yang takut akan kesedarannya dengan kekayaan dan dengan gaji besar dan penghormatan. Maka patahlah siku dia, diracunnya jiwanya sendiri, dikhianatinya fikirannya, disembunyikannya apa yang terasa, dijual kaumnya, bangsanya, negerinya dan watannya dan juga keyakinannya. Dia sekarang telah mewah tapi tidak merdeka lagi, dia telah jadi budak. Itu Hamka sebutlah dalam dia waktu sebut ini. Dan disebut baik ni, dia guna perkataan memperkuda-kudakan ni, dia macam dekat sikit dengan horse trading ni. Saya rasa baca sikit. Bertambah tidak peduli kepada harta, bertambah naik tawanan orang yang hendak memperkuda-kudakanmu. Ada dengan maksud mengambilmu jadi pekakas atau supaya engkau diam.
sebab engkau berbahaya bagi mereka. Tadi Dr. Haris sebut kan, orang yang tak merdeka diri takut sebab dia rasa threatened, dia rasa bahaya. So bila kita bertambah tidak peduli kepada harta, maka bertambahlah nilai kita dari sudut kemerdekaan itu. Ini pun mencabar jugalah. Kalau ditawar berjuta-juta, goyang juga kan. Belum diuji, belum tahu. Ya, everyone has their price. Ada harganya. Betul. Dan yang terakhir ni lah yang kita sebut tadi agak kontroversi. Tapi kalau kita baca, kita faham sahaja apa yang dimaksudkan oleh Hamka. Merdeka dari pengaruh perempuan. Yang di sini disebutlah orang yang telah dipengaruhi perempuan, yang memandang perempuan hanya satu-satunya kemenangan di dunia, alamatnya kemerdekaan dia telah hilang. Dan ini sebenarnya luas lagi dalam konteks pasangan lah sebenarnya, sebab pendetailannya dia sebut apabila pasangan ini hanya adalah orang yang hanya menimbangkan keuntungan, laba ataupun materi disebut kat sini, maka dia akan mempengaruhi pasangannya untuk tidak memilih pendirian yang akan membawa kesusahan. So bila dia ada pendirian yang jelas, kalau kat sini dia kata bukan jarang kita bertemu seorang lelaki-lelaki yang duduk dalam mesyuarat umum, misalnya di parlimen, tidak dapat menyatakan pendirian tegas kerana takut kalau nyonya di rumah tidak setuju. Maksudnya pendirian itu akan mengundang marah orang rumahnya kan. Mungkin disebabkan pendirian itu dihilang jawatan GLC atau dihilang gaji-gaji yang besar, so nyonya mungkin marah. Ataupun sebaliknya juga, isteri yang ada kedudukan untuk membuat keputusan tidak mengambil pendirian sebab takut nanti suaminya marah, suaminya tidak setuju. So dari sudut ni Hamka menyatakan bahawa kemerdekaan itu bahkan sampai ke tahap pasangan tidak dapat mengekang pendirian dia. Sebab tu ada Nabi, para Anbiya diuji dengan pasangan yang tidak bersama dengan mereka, dan mereka terpaksa memerdekakan diri mereka semata-mata mempertahankan apa yang menjadi hak Allah dan tinggalkan pasangan tersebut. Dan itu bukan perkara yang janggal pun. Dan juga sebaliknya, misalnya Asia duduk di dalam Firaun punya istana yang paling besar, dia tak boleh mengadu pada siapa pun, dia hanya boleh mengadu pada Tuhan. Tapi pada ketika dia mengambil pendirian, dia tinggalkan Firaun, walaupun Firaun menawarkan dia kedudukan, harta yang tak dapat orang lain bagi sebanyak itu. Tapi di situlah kita belajar dia merdeka daripada pasangan dia apabila dia mempertahankan pendirian. Baik. Agaknya terima kasih Hasan di atas input yang diberikan tu. Alhamdulillah kita selepas berbincang tentang keadilan, kemerdekaan, rasanya ini sebagai satu rumusannya bahawa seorang itu dikatakan merdeka mempunyai kepribadian ini, dia dari sudut pendidikan budinya, pendidikan akalnya, dia menghargai kemerdekaan orang lain, dan dia tidak takut berhadapan dengan kemerdekaan orang lain, dan yang keempat itu dari sudut pendiriannya di dalam contohnya politik kepartaian yang mana membawa ideologinya, dia berpegang pada prinsip. Bila ideologi itu tidak lagi dibawa, maka dia dengan itu tahu bahawa dia kena meninggalkan perjuangan parti tersebut contohnya. Kalau tidak, dia adalah bukan seorang yang merdeka, dia adalah orang yang, kalau dalam buku ini dikatakan budak ataupun hamba kepada parti tersebutlah. Kemudian yang kelima adalah dari sudut kemerdekaan harta tadi, daripada pengaruh harta. Kita tahu bahawa tidaklah mudah kita ni nak dijual beli, dan yang akhir tadi adalah daripada pengaruh pasangan kita. Dalam konteks ni kita mungkin lebih gender neutral lah, ataupun keluarga kita, yang mana kita mungkin banyak antara kita ni yang tak dapat nak pegang pada prinsip kerana ada banyak kepentingan, mungkin pasangan kita ataupun anak-anak kita yang dah terpaksa kita kan, Jadi alhamdulillah saya Selan, kita mudah-mudahan perkongsian kita ini dapat memberikan sedikit input dan pedoman untuk kita navigate lah ataupun melalui fasa-fasa yang sangat mencabar untuk negara Malaysia ni. Akhir sekali ni Lan, kita doakan Malaysia mampu berhadapan dengan gelora dan kemelut ini. Kalau mengikut Prof
Datuk Dr. Hatta, dia katakan ada 2 badai sekali menghentam. Satu tentu sekali pandemik COVID yang sangat menginsafkan kita ini, yang mengingatkan kita bahawa kita manusia yang sangat banyak lagi kelemahan dan kekurangan, dan juga dari sudut kemulut kepimpinan negara. Tapi kita yakin Malaysia ini ada kekuatan untuk bingkas dan bangun sebagai satu negara Malaysia yang baru, yang memerlukan input-input yang kita bincangkan itu. Jadi kita tak ada pilihan lain melainkan untuk terus memberikan mutiara ini kepada masyarakat yang sangat memerlukannya. Jadi tu akhir tadi jangan sampai ada yang ekstrim ini yang menjadi yang memegang naratif. Sepatutnya kita inilah yang mengisi dan menggantikan naratif tersebut untuk digantikan dengan naratif yang lebih harmonis. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Allah memilih Lan dan saya sebagai antara pejuang di barisan hadapan. Ini satu lagi frontline yang kita kena perjuangkan, insyaAllah. Terima kasih Azlan. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Udusiar Keramat Hamka insyaAllah akan diteruskan lagi, dan mudah-mudahan buku-buku lain juga akan kita perhalusi. Ikutkan falsafah hidup ni masih lagi belum habis lagi, sebab dia setebal dekat macam yang kata 500 muka surat. Jadi mungkin insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam udusiar seterusnya bagi membincangkan lagi tentang buku ini, insyaAllah. Terima kasih Azlan. Mudah-mudahan kita diterimalah segala amal kita ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.